Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina binti Saidil. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Cabaran mengaplikasi pakaian patuh syariah dalam bersukan, tinjauan di Universiti Malaysia Sabah. Seterusnya, dalam kajian ini ada 3 objektif, iaitu objektif yang pertama adalah menjelaskan konsep patuh syariah semasa bersukan, dan objektif yang kedua adalah menilai tahap kefahaman pelajar Universiti Malaysia Sabah terhadap pakaian patuh syariah, dan objektif yang ketiga adalah mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar Universiti Malaysia Sabah terhadap pakaian patuh syariah dalam bersukan. Seterusnya adalah dapatan kajian, yang mana dapatan kajian ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Bahagian A merangkumi aspek jantina, umur, fakulti dan tahun pengajian. Dan dalam kajian ini, seramai 42 orang atau sebanyak 29% jantina lelaki dan 103 orang iaitu 71% jantina perempuan yang telah memberi kerjasama untuk mengisi borang soal selidik yang telah diedarkan. Dan kesemua responden berumur sekitar 20 hingga 26 tahun, dan tahun pengajian mewakili tahun 1 sehinggalah tahun 4. Seterusnya adalah bahagian B, yang mana dalam kajian ini, bahagian B ini mewakili tahap kefahaman mahasiswa dan mahasiswi UMS yang beragama Islam terhadap pakaian patuh syariah dalam bersukan. Seterusnya pada bahagian C pula, cabaran yang dihadapi oleh pelajar Universiti Malaysia Sabah dalam memakai pakaian patuh syariah semasa bersukan. Dan yang terakhir adalah bahagian D, yang mana bahagian D ini adalah langkah yang boleh dilakukan oleh UMS dalam memberikan didikan dan kesedaran kepada mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri. Adalah kita balik semula kepada objektif kajian tadi, iaitu objektif yang pertama yang menjelaskan konsep pakaian patuh syariah dalam bersukan. Okey, sebelum tu kita kena memahami dulu apa makna di sebalik pakaian ini. Okey, makna pakaian adalah barang yang dipakai atau sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk menutupi dan melindungi tubuh badan daripada dilihat oleh orang bukan mahram. Dan seperti yang subtopik di atas, konsep pakaian dalam Islam, konsep etika pakaian ini menunjukkan kepribadian seseorang itu, yang mana dalam aspek ibadah pula, pakaian itu adalah penentu dalam penerimaan sesuatu ibadah. Dalam surah Al-A'raf ayat 26 ada mengatakan bahawa, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maka di sini jelaslah bahawa dalam firman Allah tadi yang di atas yang saya bacakan tadi, pakaian adalah untuk menutup aurat dan sebagai bentuk perhiasan untuk manusia. Tetapi maksud pakaian itu sendiri perlu difahami dengan sebaik mungkin, kerana sebahagian masyarakat tidak begitu memahami dengan baik sehingga mereka sanggup melanggar apa yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Seterusnya adalah tahap kefahaman pelajar terhadap pakaian patuh syariah, yang mana responden memahami bahawa identiti sebagai seorang Muslim pasti terserlah dan dipandang mulia sekiranya menutup aurat dengan sempurna. Dan seterusnya mereka juga memahami bahawa tiada kelonggaran pada lelaki ataupun perempuan untuk mendedahkan auratnya semasa beriadah. Dan yang ketiga, mereka juga memahami bahawa umat Islam dilarang memakai pakaian yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Misalnya memakai pakaian yang mengandungi berunsur gambar salib lah. Dan yang terakhir adalah responden juga memahami bahawa menjaga etika dalam berpakaian dapat menjauhkan diri daripada sebarang fitnah.
Seterusnya adalah cabaran yang dihadapi oleh pelajar UMS dalam memakai pakaian patuh syariah semasa bersukan. Antara cabarannya adalah responden bersetuju bahawa mereka ini gemar mengikuti trend-trend terkini terutama dari segi pemakaian. Cabaran yang kedua adalah mereka juga bersetuju bahawa mereka sering kali dihasut daripada rakan dan orang sekeliling yang menyebabkan mereka memakai pakaian yang tidak menutup aurat semasa bersukan. Dan yang ketiga, cabarannya adalah faktor cuaca itu sendiri, yang mana faktor cuaca yang menyebabkan responden ingin memakai pakaian yang terbuka semasa bersukan. Dan yang ketiga adalah responden mengakui bahawa mereka mempunyai perasaan malu apabila memakai pakaian yang lebih sopan daripada rakan mereka lah. Dan yang keempat, cabaran mereka adalah responden ini takut dijauhi rakan apabila mengenakan pakaian yang labuh, pakaian yang longgar. Dan cabaran yang terakhir adalah pola berfikir yang menyebabkan mereka susah untuk istiqamah. Terusnya adalah dapatan kajian pada bahagian D, yang mana pada bahagian D ini responden diminta untuk mengisi ruang kosong yang telah disediakan pada bahagian D di Google Form yang telah diedarkan sebelum ni, yang mana responden perlu memberikan langkah ataupun inisiatif pihak UMS dalam memberikan didikan dan kesedaran kepada mahasiswa dan mahasiswi terhadap pemilihan pakaian patuh syariah semasa bersukan. Dan dalam bahagian D ini sebanyak 55 pendapat yang telah diberikan oleh responden lah. Dan di sini antara 3 pendapat ataupun cadangan yang diberikan oleh responden yang menarik minat pengkaji, yang mana mereka meminta agar pihak UMS menubuhkan satu organisasi untuk memerhati dan memantau etika pemakaian mahasiswa dan mahasiswi sama ada mematuhi syariat ataupun tidak sebelum memasuki ruang riadah. Dan yang kedua adalah responden meminta pihak UMS mengambil tindakan dengan memberi denda dan penalti kepada pelajar yang tidak mematuhi etika pemakaian yang sepatutnya. Dan yang menarik perhatian pengkaji juga terhadap cadangan mereka ni adalah cadangan yang ketiga, di mana responden meminta pengkaji pihak UMS untuk menyediakan tempat riadah khusus untuk perempuan sahaja agar tidak terdedah mana-mana aurat ketika bersukan. Jadi maksudnya di sini mereka menginginkan bahawa ruang bersukan antara lelaki dan perempuan itu berasingan. Berdasarkan daripada kajian yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahawa secara majoriti mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Malaysia Sabah ini mengetahui dan sedia maklum mengenai pakaian patuh syariah dalam bersukan. Seperti yang kita ketahui dalam dapatan kajian tadi, keseluruhan responden memberikan maklum balas dengan sangat baik bagi menjayakan keberhasilan kajian ini. Dan hampir sebahagian daripada mereka bersetujulah akan soalan-soalan yang diberikan ataupun dinyatakan dalam Google Form yang diedarkan. Dan dapatan kajian yang diperolehi juga sangat memuaskan dan mencapai tahap objektif kajian. Jadi melalui kajian ini diharapkan agar mahasiswa dan mahasiswi dapat mengaplikasikan pakaian patuh syariah dalam bersukan ini dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.